Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azrina binti Mokri bernombor 283996 akan menceritakan sedikit kaitan dengan Muzium Kota Tinggi. Pengenalan kepada muzium ini merujuk kepada bangunan tempat menyimpan khazanah purba atau zaman lampau. Asal penubuhan sesebuah muzium ini adalah sebagai tempat pengumpulan bahan-bahan lama yang tinggi nilai sejarahnya, seni dan budaya, penyimpanan artifak, memelihara, membuat penyelidikan, mempamer, mendokumentasi dan mendidik masyarakat. Muzium ini ditubuhkan untuk ahli-ahli ilmuwan dan ahli-ahli falsafah berkumpul serta bertukar-tukar pendapat dan pandangan. Ia meliputi bahan-bahan sejarah, seni, budaya, astronomi dan keagamaan dikumpul sebagai bukti di samping perpustakaan juga diwujudkan. Ia juga mampu menempatkan segala penulisan hasil kajian dan rekod-rekod bahan sejarah. Muzium Kota Tinggi ini terletak 0.5 km dari Bandar Kota Tinggi Johor dan awalnya menggunakan nama Pusat Sejarah Kota Tinggi. Ia adalah bangunan seluas 6,480 meter persegi yang mula dibina pada tahun 14 April 1997. Pada 11 Jun 1999, bangunan ini telah disempurnakan dan disiapkan serta diserahkan kepada Jabatan Muzium dan adalah berasal daripada sejarah Kesultanan Johor Lama, Institut Politik dan Sosial Ekonomi Daerah Kota Tinggi yang meliputi zaman kegemilangan Johor Lama pada tahun 1529 hingga 1705. Pada tahun 1529 bermulanya pusat kerajaan Johor di Pekan Tua Pasir Raja. Ia disusuri oleh Johor Lama dalam tahun 1540, bermaksud tamadun Melayu telah bertapak di daerah Kota Tinggi selama lebih kurang 400 tahun. Bangunan Muzium Kota Tinggi ini mempunyai ruang di tingkat bawah yang memaparkan Kota Tinggi di hujung tanah, zaman kegemilangan lembah Sungai Johor iaitu bermula dari pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II hingga berakhirnya pemerintahan Sultan Mahmud Shah II mangkat di Jolang. Ruangan atas memaparkan Kota Tinggi dalam pemerintahan zaman bendahara dalam era moden pertumbuhan dan perkembangan antara tahun 1855 hingga 1914. Bahan-bahan yang dipamerkan meliputi lukisan-lukisan, diorama dan ilustrasi peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku pada zaman pemerintahan Kesultanan Johor di Kota Tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syaura Fakih Habibie Saleh bernombor metrik 283916 akan menerangkan tentang artifak yang berada di Muzium Kota Tinggi. Artifak adalah sesuatu barang buatan manusia seperti perkakasan atau senjata yang merupakan peninggalan pada suatu zaman atau boleh dikenali sebagai bahan arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, iaitu semua benda yang dibuat dimodifikasikan oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artifak seperti alat yang dibuat daripada batu, logam, tulang, gerabah, lempeng, kertas, senjata dan anak panah. Antara artifak yang menarik dan bersejarah yang terdapat di dalam Muzium Kota Tinggi ialah yang pertama, jongkong timah berbentuk binatang. Jongkong timah yang berbentuk binatang ini mempunyai berat yang tetap dan telah digunakan dalam semua urus niaga utama pada zaman dahulu sebagai salah satu mata wang pada abad ke-16. Kedua ialah meriam lela rentaka. Lela dan rentaka merupakan salah satu senjata api yang penting bagi pasukan tentera Kesultanan Melayu dahulu. Istilah lela pada nama meriam itu ialah merujuk kepada jenis meriam yang diperbuat daripada tembaga, manakala rentaka pula diperbuat daripada besi. Memandangkan saiz meriam yang kecil dan reka bentuk yang mudah alih, memudahkan untuk mereka melakukan serangan. Yang ketiga ialah keris anak alang. Antara senjata yang digunakan bagi melaksanakan hukum bunuh ini dengan menggunakan keris penyalang. Keris penyalang atau lebih dikenali sebagai alang adalah jenis keris kuasa yang tidak digunakan untuk bertarung tetapi untuk simbol kuasa atau autoriti negara beraja. Yang keempat, nafiri. Nafiri merupakan alat muzik tradisional dalam kalangan masyarakat Melayu Semenanjung Malaysia, Sumatera dan Riau Indonesia. Reka bentuk badannya yang panjang dan hujung mulutnya yang mengembang hampir mirip sekali dengan trompet. Kebiasaannya digunakan bersama alat muzik lain seperti kompang, gendang dan gong. Bagi tujuan seperti mengiringi pertunjukan tradisi, adat resam malah juga alat komunikasi umum untuk memberitahu tentang adanya bencana atau berita tentang perkebumian pada zaman dahulu. Yang kelima ialah terokal. Terokal atau tarkol merupakan antara senjata popular di kalangan para pelaut, pedagang dan lanun-lanun di tanah Melayu. Tergolong di antara senjata api yang digelapkan sejarahnya. Tarkol atau terakol menggunakan teknologi kancing roda iaitu di mana kemajuan teknologi ini membolehkan ia membakar serbuk bedil secara automatik. Dan yang terakhir ialah tepak sirih pinang. Tepak sirih pinang merupakan alat khas yang digunakan sebagai barang perhiasan dan dalam upacara-upacara rasmi.
Tepak sirih penting dalam adat istiadat. Ia tidak layak digunakan sebarangan, tambahan pula harganya mahal dan susah untuk dijaga dan dibersihkan. Di zaman awal Kesultanan Melayu Perak, terdapat 2 buah tepak sirih yang diperbuat daripada emas bernama Puan Bujur dan Puan Nagataru yang telah dijadikan sebagai alat kebesaran diraja. Ia masih lagi tersimpan sebagai khazanah berharga di Istana Sultan Perak sehingga kini. Assalamualaikum, saya Nur Afika, nombor metrik saya 283866. Struktur bangunan. Muzium Kota Tinggi mempunyai struktur bangunan yang memaparkan seni bina yang menarik sejajar dengan kebudayaannya yang tersendiri. Bangunan 2 tingkat ini mempunyai elemen ditekankan dalam mengekalkan keindahannya. Muzium Kota Tinggi juga menjadi saksi kepada sejarah estetik serta budaya kepada sesebuah bandar. Muzium ini juga mempunyai sebuah bangunan yang penting untuk dimanfaatkan dari aspek budaya, nilai estetika, pendidikan dan sebagainya. Tujuan bangunan dibina. Muzium ini telah dirasmikan oleh Sultan Johor dan dibuka kepada orang ramai pada tahun 2002. Berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan juga menyebarkan maklumat sejarah. Bangunan Muzium Kota Tinggi yang dahulunya dikenali sebagai pusat sejarah Kota Tinggi mempunyai sejarah yang unik dan kini menjadi destinasi pelancongan yang terkenal di negeri Johor. Muzium ini ditubuhkan bagi memberi pengetahuan dan melihat hasil-hasil sejarah yang diperolehi daripada kajian yang dilakukan bersama dengan penyelidik mengenai peradaban di Kota Tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arini binti Akbar, nombor metrik 283718. Saya akan meneruskan lagi pembentangan dalam idea atau cadangan dalam memelihara Muzium Kota Tinggi. Idea pertama adalah pengubah suaian tema perlu dilakukan dengan mempamerkan lebih banyak galeri seni daripada karya pelukis serta artifak berusia 100 lebih tahun. Seterusnya, pakej-pakej pelancongan yang terdapat di Johor Bahru perlu mempromosi Muzium Kota Tinggi dengan meletakkan lebih banyak pengetahuan umum atau tarikan unik tentang Muzium Kota Tinggi. Ketiga, media massa wajar memainkan peranan sama ada media cetak atau media elektronik membuat dokumentari mengenai Muzium Kota Tinggi sebagai tatapan generasi muda. Dan terakhir sekali, kurator Muzium Kota Tinggi boleh menjalinkan kerjasama dengan pihak sekolah dan membuat aktiviti seperti pertandingan menulis esei tentang sejarah yang terdapat di Muzium Kota Tinggi dapat meningkatkan lagi pengetahuan murid sekolah terhadap galeri seni serta artifak di muzium tersebut. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi pembentangan dalam Muzium Kota Tinggi pasca pandemik COVID-19, di mana sebaik sahaja Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP diumum, muzium dan galeri di bawah kendalian Yayasan Warisan Johor ditutup bagi mengelakkan penularan wabak tersebut, dan ini termasuklah Muzium Kota Tinggi. Apabila PKP dilonggarkan, banyak kawasan pelancongan dibuka secara berperingkat. Muzium Kota Tinggi menghadkan hanya beberapa pengunjung yang boleh melawat pada satu masa. Dan Muzium Kota Tinggi juga telah melakukan proses pembersihan dan sanitasi selepas waktu operasi tamat. Cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan warisan ketara. Dari isu teknikal, ia melibatkan kepada reka bentuk dan bahan yang digunakan dalam mengekalkan bangunan warisan ini. Reka bentuk dan bahan juga meliputi gaya kepada seni bina serta teknik pembinaan yang dianggap sebagai penting kerana ia mewakili sejarah silam mengenai bangunan tersebut. Cabaran dari aspek organisasi boleh digambarkan melalui nilai bersama dan juga kepercayaan untuk mengawal tingkah laku. Pengekalan warisan ketara ini akan menjadi sukar sekiranya tiada kesepakatan dan menjalankan pemeliharaan oleh pihak yang terlibat. Dari isu keuangan, untuk mengekalkan warisan ketara, khususnya bangunan bersejarah, memerlukan kos yang tinggi, di mana peruntukan yang diberikan jauh lebih rendah. Kekurangan kos berlaku kerana kos binaan yang tinggi dan kenaikan cukai tambahan yang memberi kesan kepada kenaikan harga binaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Noraini binti Muhammad Johor, nombor metrik 283863 dari kumpulan J akan membentangkan kertas kerja kumpulan di bawah tajuk kesimpulan. Warisan budaya ketara seperti Muzium Kota Tinggi merupakan salah satu aset kepada masyarakat dan juga negara. Warisan dalam muzium ini merupakan khazanah yang bernilai dari segi nilai estetiknya. Semangat patriotik masyarakat negara dipupuk dan disemai dalam jiwa generasi muda. Senjata lama seperti keris dan pedang akan membuat jiwa remaja menghormati dan menghargai pejuang-pejuang lama yang mempertahankan negeri menggunakan sebilah keris atau pedang sahaja. Inilah dikatakan sebagai pejuang yang sebenar. Semangat pejuang tidak pernah luntur biarpun serba kekurangan dari segi senjata. Generasi muda akan hanya menyedari dan mengetahui perkara tersebut apabila adanya warisan budaya ketara seperti yang terdapat di Muzium Kota Tinggi.
Masyarakat Malaysia perlu peka akan kepentingan pemeliharaan warisan kebangsaan sama ada warisan budaya ketara atau warisan tidak ketara. Warisan seperti ini dipelihara bagi memastikan kekal dan diingati di masa akan datang. Kerajaan sudah melakukan yang terbaik dengan pelbagai usaha yang telah dilakukan bagi memastikan warisan budaya negara terpelihara dan dijaga dengan rapi. Ini kerana pemeliharaan dan pengekalan warisan ini akan dapat memperkenalkan Malaysia di mata dunia.